Selamat sejahtera, nama saya ialah Wong Yong Sian dan nombor metrik ialah 2791176. Hari ini saya ingin membentangkan bahagian pengenalan iaitu tentang latar belakang kajian, penyataan masalah dan objektif kajian. Tajuk kumpulan kami ialah permintaan syarikat Proton Holding Berhad. Latar belakang kajian ialah di Malaysia, salah satu syarikat otomobil yang terkenal adalah Proton. Nama penuh syarikat Proton ialah Proton Holding Berhad. Syarikat Proton merupakan pengeluar pertama di Malaysia. Hal ini dapat menunjukkan industri otomotif semakin berkembang. Dr. Mahathir bin Mohamad menubuhkan syarikat Proton pada tahun 1983. Seterusnya, syarikat Proton melancarkan modul pertama pada tahun 1985 iaitu Proton Saga. Perkiraan, pemasangan dan penjualan kenderaan bermotor merupakan aktiviti utama syarikat Proton. Terdapat pelbagai jenis kenderaan telah ditubuhkan oleh syarikat Proton seperti Proton Saga, Proton Wajah, Proton Wira dan sebagainya. Pelbagai pasaran antarabangsa telah ditembusi oleh syarikat Proton. Syarikat Proton telah melakukan banyak perubahan agar dapat menghasilkan kenderaan yang berkualiti dan dapat berdaya saing. Seterusnya, Dr. Mahathir menjalankan kajian terhadap projek kuatan nasional pada tahun 1980. Hasilnya, syarikat otomotif Jepun iaitu Mitsubishi memberikan pertolongan kepada syarikat industri negara iaitu Highcom. Sebuah modul Proton Saga berjaya dihasilkan oleh syarikat Proton disebabkan mendapat pertolongan yang diberikan oleh syarikat otomotif. Di samping itu, misi syarikat Proton ialah hendak mengeluarkan kereta yang dapat berdaya saing, inovatif dan berkualiti. Pelanggan diorientasikan semasa menjalankan urus niaga juga merupakan misi syarikat Proton. Terdapat 3 pernyataan masalah iaitu bagaimanakah arah aliran data permintaan syarikat Proton Holding Berhad dari tahun 2012 hingga tahun 2020? Apakah faktor-faktor yang menjejaskan permintaan syarikat Proton Holding Berhad dari tahun 2012 hingga tahun 2020 dan bagaimanakah keanjalan permintaan syarikat Proton Holding Berhad? Akhirnya, terdapat 3 objektif kajian iaitu mengenal pasti arah aliran data permintaan syarikat Proton Holding Berhad dari tahun 2012 hingga tahun 2020, mengenal pasti faktor-faktor yang menjejaskan permintaan syarikat Proton Holding Berhad dari tahun 2012 hingga tahun 2020, dan mengenal pasti jenis keanjalan permintaan bagi syarikat Proton Holding Berhad. Selamat sejahtera, nama saya Gomei Ching. Nombor metrik saya ialah 2791160. Hari ini saya akan membentangkan tentang permintaan syarikat Proton Holding Berhad antara tahun 2012 hingga tahun 2020. Pada tahun 2012, permintaan syarikat Proton Holding Berhad ialah 141,120 unit, iaitu permintaan yang paling tinggi. Pada tahun 2013, permintaan syarikat Proton Holding Berhad menurun kepada 138,750 unit. Penurunannya adalah sebanyak 2,370 unit. Pada tahun 2014, permintaan syarikat Proton Holding Berhad masih turun kepada 115,780 unit. Penurunannya adalah sebanyak 22,970 unit. Pada tahun 2015, permintaan syarikat Proton Holding Berhad terus turun kepada 102,180 unit. Penurunannya adalah sebanyak 300,600 unit. Pada tahun 2016, permintaan syarikat Proton Holding Berhad ialah 72,290 unit. Penurunannya adalah 29,890 unit, iaitu penurunan yang paling besar. Pada tahun 2017, permintaan syarikat Proton Holding Berhad menurun kepada 70,990 unit. Penurunannya sebanyak 1,300 unit. Pada tahun 2018, permintaan syarikat Proton Holding Berhad masih menurun kepada 64,740 unit, iaitu permintaan yang paling rendah. Penurunannya sebanyak 6,250 unit. Pada tahun 2019, permintaan syarikat Proton Holding Berhad mempunyai peningkatan yang sangat besar, iaitu 100,180 unit. Peningkatannya sebanyak 35,440 unit. Pada tahun 2020, permintaan syarikat
proton holding Berhad masih meningkat kepada 108,520 unit, iaitu peningkatan sebanyak 8,340 unit. Sebagai kesimpulan, arah aliran permintaan syarikat proton holding Berhad antara tahun 2012 hingga tahun 2018 adalah menurun. Manakala arah aliran permintaan syarikat proton holding Berhad bermula tahun 2019 hingga tahun 2012 adalah meningkat. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Saya Farah Amnani, nombor matriks 279-137 akan membentangkan faktor yang menjejaskan permintaan syarikat Proton Holdings Berhad. Faktor yang pertama adalah meningkatkan harga kereta. Hukum permintaan menyatakan bahawa jika sesuatu harga barang meningkat, maka permintaan akan menurun. Dan jika harga barang menurun, maka permintaan akan meningkat. Hal ini dapat dibuktikan oleh keluk permintaan Proton X70 di paparan skrin. Pada tingkat harga RM94,000, kuantiti yang diminta adalah 78,000 unit. Harga meningkat kepada RM120,000 dan permintaan menurun kepada 5,200 unit. Hal ini dapat membuktikan bahawa apabila Proton menaikkan harga kereta, kuantiti yang diminta akan menurun. Faktor yang kedua adalah perubahan citarasa pengguna. Setiap individu memiliki citarasa yang tersendiri mengikut umur, taraf hidup dan budaya sesuatu bangsa. Sekiranya citarasa pengguna terhadap sesuatu barang positif, maka permintaan pengguna terhadap sesuatu barang akan meningkat. Namun, apabila citarasa pengguna terhadap sesuatu barang adalah negatif, maka keluk permintaan akan beralih ke kiri. Berdasarkan keluk perubahan citarasa yang dipaparkan, perubahan citarasa mempengaruhi peralihan keluk. Contohnya, citarasa pengguna untuk memiliki kereta eksport seperti Honda akan menyebabkan keluk beralih ke kiri pada tingkat harga yang sama. Hal ini mengakibatkan permintaan kereta Proton berkurang kerana citarasa pengguna yang tinggi terhadap kereta eksport. Faktor yang ketiga adalah dasar kerajaan. Dasar kerajaan juga mempengaruhi permintaan pasaran kereta Proton sama ada secara langsung atau tidak langsung. Seperti dasar percukaian dan pemberian subsidi. Apabila kerajaan menaikkan kadar cukai pendapatan, pendapatan boleh guna individu berkurang. Oleh itu, keluk permintaan akan beralih ke kiri. Kesannya, permintaan terhadap kereta Proton akan berkurang kerana kuasa beli pengguna menurun. Faktor yang keempat dan yang terakhir adalah jangkaan masa depan. Jangkaan masa depan berlaku apabila pengguna akan menjangkakan harga kereta Proton akan meningkat pada masa depan. Hal ini akan menyebabkan mereka akan membeli kereta pada masa kini. Sebagai contoh, pada tahun 2013, permintaan kereta Proton adalah sebanyak 138,750 unit, menurun kepada 115,780 unit pada tahun 2014. Penurunan ini adalah sangat besar kerana pengguna menjangkakan harga kereta akan meningkat. Keluk permintaan kereta Proton akan beralih ke kiri. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Chua Ziwei, nombor matrik 279-194. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan keanjalan permintaan syarikat Proton Holding Berhad. Dalam konteks ekonomi, keanjalan permintaan ditarifkan sebagai satu ukuran darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta kesan perubahan daripada perubahan harga barang sendiri, lain dan pendapatan barang pengguna. Secara umumnya, keanjalan permintaan boleh dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang dan juga keanjalan permintaan pendapatan. Pertama sekali ialah keanjalan permintaan harga. Keanjalan permintaan harga ditarifkan sebagai ukuran tindak balas perubahan kuantiti diminta sesuatu barang kesan perubahan harga barang tersebut sendiri. Nilai keanjalan permintaan harga bagi kereta Proton dihitung melalui rumus iaitu peratusan perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratusan perubahan harga. Bagi syarikat Proton, nilai keanjalan permintaan harga kereta Proton dari tahun 2015 hingga 2016
yang dihitung ialah 0.5, iaitu berada di antara 0 dan 1. Ini membuktikan bahawa permintaan harga kereta proton tidak anjal pada jangka masa tersebut. Manakala nilai keanjalan permintaan harga kereta proton dari tahun 2019 hingga 2020 yang dihitung ialah 6.41, iaitu lebih daripada 1. Ini membuktikan bahawa permintaan kereta proton adalah anjal dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Seterusnya ialah keanjalan permintaan silang. Keanjalan permintaan silang mengukur tindak balas perubahan kuantiti diminta terhadap sesuatu barang kesan perubahan harga barang lain. Bagi syarikat proton, permintaan kereta proton dikatakan anjal kerana kewujudan barang pengganti yang banyak. Terdapat beberapa jenama kereta di Malaysia yang menjadi barang pengganti terhadap kereta proton seperti Honda, Perodua, Nissan, Toyota dan sebagainya. Semakin banyak barang pengganti, semakin anjal permintaan silang kereta proton. Perodua dikatakan sebagai barang pengganti utama bagi proton kerana harga kereta Perodua yang lebih murah daripada kereta proton, walaupun kereta proton mempunyai kelebihan dari segi value for money dan juga mengambil berat aspek seperti keselamatan, prestasi dan sebagainya. Yang akhir sekali ialah keanjalan permintaan pendapatan. Keanjalan permintaan pendapatan mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta terhadap sesuatu barang kesan perubahan pendapatan pengguna. Kereta proton memerlukan bahagian pendapatan yang besar bagi golongan berpendapatan. Apabila harga kereta proton meningkat dan pendapatan pengguna tidak berubah, ini akan mengakibatkan pengguna mengurangkan permintaan mereka terhadap kereta proton. Jadi, semakin tinggi bahagian pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli kereta proton, maka semakin anjal permintaan pendapatan pengguna terhadap kereta proton. Ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Mazata Akmal binti Rosti. Nombor metrik ialah 278989. Cara kesimpulannya, syarikat proton sememangnya dikenali ramai, iaitu sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia telah mengeluarkan beberapa jenis kenderaan seperti Proton Saga, Proton Wajah, Proton Wira dan sebagainya. Kita juga dapat lihat permintaan syarikat Proton Holding Berhad ini dari tahun 2012 hingga tahun 2020 yang telah mengalami penurunan dan peningkatan dalam permintaan tersebut. Selepas dianalisis, kita mendapat tahu pada tahun 2018 merupakan tahun yang mencatatkan permintaan terendah sepanjang 9 tahun tersebut. Manakala pada tahun 2012 telah mencatatkan tahun yang mempunyai permintaan tertinggi. Peningkatan dan penurunan ini sememangnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya ialah peningkatan harga kereta tersebut. Faktor ini kita dapat lihat dengan contoh yang diberikan, iaitu ketika penurunan dan peningkatan harga bagi kereta Proton X70. Selain itu, perubahan cita rasa turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aliran permintaan bagi kereta Proton pada tahun 2012 hingga tahun 2020. Seterusnya, dasar kerajaan juga telah mempengaruhi aliran permintaan bagi syarikat Proton pada tahun 2012 hingga tahun 2020. Dan seperti yang kita tahu, jika kerajaan telah memberikan subsidi kepada rakyat, ia akan meningkatkan permintaan terhadap kereta Proton dan sebaliknya, iaitu jika kerajaan mengenakan cukai ke atas rakyat. Akhir sekali, apabila pengguna menjangkakan harga kereta Proton pada tahun semasa dan tahun berikutnya, ia juga telah mempengaruhi permintaan bagi syarikat Proton tersebut. Serta kita juga telah mengetahui beberapa keanjalan permintaan bagi syarikat Proton ini telah melibatkan keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang, keanjalan permintaan pendapatan.